Assalamualaikum, salam sejahtera. Cikgu Nan kembali lagi. Dalam video kali ini, kita akan membincangkan berkenaan dengan matematik SPM, operasi set. Perkara yang pertama, kita berkenalan dulu dengan apa yang dimaksudkan dengan set. Set ialah himpunan sekumpulan objek yang mempunyai ciri sepunya. Setiap ahli dalam set dikenali sebagai unsur. Jadi syarat penting untuk kita kumpulkan objek-objek di dalam satu kumpulan yang sama yang dipanggil set, ia mestilah mempunyai ciri yang sepunya antara satu sama lain. Untuk menggambarkan set, kita boleh menggunakan pernyataan umum, tanda set dan gambar rajah Venn. Pernyataan umum, sebagai contohnya, kita katakan A adalah set nombor perdana yang kurang daripada 10. Menggunakan tanda set, kita boleh menulis A sama dengan tanda pembuka nombor perdana yang kurang daripada 10, kemudian kita tutup. Jadi, mana-mana unsur ataupun ahli yang merupakan nombor perdana yang kurang daripada 10, kita boleh masukkan dalam himpunan ataupun set ini. So, kalau nombor perdana yang kurang daripada 10 adalah 2, 3, 5 dan 7. Jadi ini adalah cara bagaimana kita menyenaraikan unsur-unsur dalam set yang berkenaan. Perhatikan tanda koma memisahkan di antara unsur-unsur berkenaan. Satu lagi cara adalah menggunakan gambar rajah Venn. Perhatikan dalam gambar rajah Venn, kita menggunakan segi 4 untuk mewakili set semesta ataupun set keseluruhan, sementara kita menggunakan bulatan untuk kita masukkan unsur-unsur yang terlibat. Dalam kes ini, unsur 2, 3, 5 dan 7 kita masukkan di dalam bulatan ini. Perhatikan titik-titik yang digunakan itu menandakan tempat ataupun kedudukan setiap unsur. Jadi, unsur-unsur yang terletak di dalam bulatan ini adalah merupakan ahli ataupun unsur bagi set A. Set semestanya pula mungkin merupakan nombor secara am. Dalam pelajaran ini adalah penting untuk pelajar mengetahui ataupun memahami tanda-tanda set yang digunakan. Antara tanda penting ini adalah merupakan tanda yang mewakili set semesta. Set semesta bermaksud keseluruhan ataupun kesemua unsur-unsur yang diambil kira dalam perbincangan. Tanda yang kedua adalah C yang dipanggil sebagai subset. Subset bermaksud sebahagian daripada set. Oleh yang demikian, untuk menyatakan suatu subset, kita hendaklah menggunakan tanda set. Subset bermaksud sebagai set kecil daripada set yang lebih besar. Tanda ini pula digunakan untuk mewakili set kosong ataupun kadangkala dipanggil sebagai set null. Set kosong bermaksud set ataupun himpunan yang mempunyai set tetapi tidak mempunyai sebarang unsur. Sekiranya kita tulis set A sama dengan set B, ini adalah merupakan set sama. Set sama bermaksud set yang mengandungi unsur-unsur yang sama. Unsur-unsur yang sama ini sudah tentu mempunyai persamaan dari segi bilangan dan juga identiti. Tanda yang berikutnya adalah tanda prime ataupun calit di atas. Ini bermaksud pelengkap bagi set. Maksud pelengkap set adalah suatu set bagi unsur-unsur yang bukan merupakan unsur bagi set berkenaan, dalam kes ini set A, tetapi masih berada dalam set semesta ataupun keseluruhan. Simbol yang berikutnya adalah simbol N. Ini bermaksud persilangan set. Persilangan set ini digunakan untuk operasi yang melibatkan dua atau lebih set. Jadi apabila kita katakan berlaku pertindahan set
bermaksud terdapat unsur-unsur sepunya bagi set-set yang berkenaan. Apabila menyenaraikan unsur-unsur berkenaan, kita masih perlu menggunakan tanda set. Simbol yang berikutnya adalah simbol U, union, ataupun kesatuan set. Kesatuan set bermaksud himpunan ataupun gabungan unsur-unsur daripada dua ataupun lebih set. Dalam kesatuan set, semua unsur-unsur diambil kira. Sekiranya sesuatu unsur itu terdapat dalam kedua-dua ataupun lebih daripada satu set, hanya sekali sahaja unsur itu diambil kira. Sekiranya kita letakkan n di depan suatu set, ini bermaksud bilangan unsur-unsur dalam set berkenaan. Bilangan bermaksud nombor. Sekiranya dalam contoh yang cikgu berikan tadi, kita ada set A, unsurnya adalah 2, 3, 5 dan 7, maka NA ataupun bilangan unsur bagi set A ialah 4. Itu adalah beberapa simbol-simbol penting yang perlu diketahui oleh pelajar dalam pelajaran ini. Sekarang, cikgu akan tunjukkan maksud tanda-tanda tadi dengan menggunakan contoh ini. Perhatikan bahawa kita diberi suatu gambar rajah Venn. Set semestanya adalah semua unsur-unsur yang terdapat dalam segi empat ini. Kita ada dua bulatan di sini. Bulatan yang pertama adalah bulatan A, bermaksud set A. Semua unsur-unsur yang terdapat dalam bulatan ini adalah merupakan unsur-unsur bagi set A. Bulatan yang kedua mewakili set B. So, semua unsur-unsur yang terdapat dalam bulatan ini adalah merupakan unsur-unsur bagi set B. Set semesta adalah merupakan semua unsur yang terdapat dalam segi empat ini. Kalau kita senaraikan, dia adalah set A, B, C, D, E dan F. Set semesta ataupun bilangan unsurnya adalah 6. Set A, unsur-unsur bagi set A adalah yang berada di dalam bulatan A, iaitu B, C dan D. Jadi bilangan unsur-unsur bagi set A adalah 3. Sementara set B adalah set yang mengandungi unsur-unsur D, E dan F. Jadi bilangan unsur-unsur bagi set B adalah 3. A pelengkap bermaksud set bagi unsur-unsur yang bukan unsur set A tetapi masih dalam set semesta. Jadi, yang berada di luar daripada bulatan A adalah A, E dan F. Bilangan bagi pelengkap A adalah 3. A, tindakan ataupun persilangan B bermaksud set bagi unsur-unsur yang merupakan unsur sepunya bagi A dan B. Kalau kita perhatikan di sini, ini adalah kawasan yang melibatkan persilangan antara A dan B dan terdapat unsur D di situ. Jadi, A persilangan B adalah set D. Bilangan bagi unsur A persilangan B adalah 1. A penyatuan B bermaksud semua unsur-unsur yang merupakan unsur bagi set A atau B. Kalau kita perhatikan, set A terdapat unsur B, C dan D. Kita gabungkan dengan unsur-unsur dalam set B, iaitu D, E dan F. Perhatikan, D telah kita nyatakan di sini. Kita hanya perlu tulis sekali sahaja. So, kita ada lagi E dan F. Ini bermakna bilangan unsur bagi A kesatuan B adalah 5. Subset bagi A bermaksud set-set kecil ataupun sebahagian daripada set A. Perhatikan bahawa A adalah set B, C dan D. Jika kita hendak menyenaraikan semua subset bagi A, dia adalah melibatkan set kosong, kemudian set yang mempunyai satu unsur sahaja, B, C, D, set yang mempunyai dua unsur, B, C, B, D dan C, D, serta set
yang mengandungi ketiga-tiga unsur B, C dan D. Kalau kita perhatikan di sini, kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maknanya set A mempunyai 8 subset. Kalau kita ambil salah satu daripada subsetnya, kita boleh tulis, katakan set B, ini merupakan subset bagi set A. Cikgu harapkan para pelajar boleh faham tertanda-tertanda yang telah kita bincangkan tadi merujuk kepada contoh yang cikgu berikan sebentar tadi. Sekarang, cikgu berikan beberapa petua yang melibatkan set. Petua yang pertama, set dengan n unsur mempunyai sebanyak 2 kuasa n subset. Kita rujuk balik kepada contoh yang cikgu bincangkan sebelum ini. Perhatikan bahawa set A mempunyai 3 unsur. Jadi bilangan bagi subset bagi set A adalah 2 kuasa 3. 2 kuasa 3 bernilai 8. Ini bermaksud bagi set A yang mempunyai 3 unsur, bilangan subsetnya adalah 8. Kita telah buktikan di sini, kita senaraikan semua subset-subsetnya, terdapat 8 subset. Petua yang kedua, set A kesatuan A pelengkap sama dengan set semesta. Ini bermaksud keseluruhan set sudah tentu terdiri daripada set itu dan unsur-unsur yang berada di luar daripada set itu tapi masih berada di dalam set semesta. Oleh sebab itu, dia adalah sama dengan set semesta. Set A, persilangan pelengkap bagi A adalah set kosong. Perhatikan, ini adalah A. Pelengkap bagi A adalah di sebelah luar daripada bulatan, bermakna tiada unsur sepunya yang melibatkan A dan pelengkap bagi A. Petua yang berikutnya, A penyatuan B pelengkap. Kalau kita perhatikan, A penyatuan B adalah yang berada di dalam kedua-dua bulatan ini. Penyatuan B pelengkap, kalau kita perhatikan di sini, dia melibatkan unsur A. Dia adalah sama dengan bukan A. Kalau bukan A ataupun pelengkap bagi A melibatkan A, E dan F. Tindakan dengan bukan B. Kalau bukan B adalah B, C dan A. Perhatikan A kecil ini kita sebut 2 kali, maka dia adalah merupakan unsur sepunya. Maka petua ini adalah benar. Petua yang berikutnya, A persilangan B pelengkap sama dengan A pelengkap penyatuan B pelengkap. Kalau kita perhatikan di sini, A persilangan B pelengkap, ini adalah A persilangan B, kawasan yang cikgu lorekkan ini, pelengkap bermaksud yang berada di luar daripada kawasan yang dilorekkan itu. Dia adalah sama dengan pelengkap bagi A di luar ini, kita gabungkan dengan pelengkap bagi B di luar ini. So, dia melibatkan unsur A, B, C, E dan F. Petua yang berikutnya, set A tindakan ataupun persilangan bagi B penyatuan C adalah sama dengan A tindakan B penyatuan A tindakan C. Yang ketujuh, A penyatuan bagi B tindakan C sama dengan A penyatuan B persilangan dengan A penyatuan C. Petua yang terakhir, bilangan unsur bagi A penyatuan B sama dengan bilangan unsur set A tambahkan dengan bilangan unsur set B tolak bilangan unsur set A tindakan B. Perhatikan contoh yang cikgu berikan sebelum ini. Bilangan bagi unsur A penyatuan B. Ini adalah A penyatuan B. Terdapat 5 unsur. Perhatikan, dia akan sama dengan bilangan unsur A. Perhatikan, bilangan unsur A ada 3. Tambahkan dengan bilangan unsur B pun ada 3. Dah jadi 6. Tetapi kita perlu tolakkan dengan bilangan unsur yang bertindan iaitu 1. Oleh sebab itu, kita akan dapat 5. Kita perlu tolakkan kerana jika kita tidak tolakkan kawasan ataupun unsur yang bertindan ataupun bersilang tadi, kita mengambil kira unsur itu lebih daripada sekali. Itu adalah merupakan antara petua-petua yang boleh menjadi panduan kepada para pelajar.
Sekarang, cikgu tunjukkan satu contoh soalan. Kita diberikan gambar rajah van, ada set A dan set B. Gambar rajah menunjukkan set semester melibatkan pelajar tingkatan 4. Set A adalah merupakan ahli kelab muzik. Set B adalah ahli kelab sukan. Diberi bahawa bilangan set semester 58, bilangan unsur set A 20, bilangan unsur set B adalah 16. Sementara bilangan unsur A persilangan B adalah 9. Soalannya, tentukan bilangan murid yang bukan ahli kedua-dua kelab tersebut. Dari segi gambar rajah van, kalau kita nak dapatkan bilangan murid-murid yang bukan ahli kedua-dua kelab tersebut, bermaksud kita hendak mendapatkan bilangan bagi set A penyatuan B pelengkap. Maknanya kita hendak mengetahui berapa orang pelajar yang tidak menyertai mana-mana kelab. Dari segi gambar rajah van, bermaksud kita hendak mengenal pasti unsur-unsur yang terdapat di luar daripada bulatan tetapi masih di dalam segi 4. Untuk menjawab soalan ini, kita boleh masukkan bilangan yang terlibat. Perhatikan, kita masukkan bahagian persilangan terlebih dahulu. 9 unsur berada di dalam kawasan persilangan ini. Diberikan juga bahawa bilangan unsur bagi set A adalah 20. Perhatikan, di sini dah ada 9. Bermaksud dalam kawasan ini terdapat 11 unsur. Kita juga diberi bahawa bilangan unsur bagi set B adalah 16. Di sini dah ada 9. Bermaksud dalam kawasan ini ada 7 unsur. Kita juga diberikan maklumat bahawa bilangan unsur bagi set semester adalah 58. Bermaksud keseluruhan unsur dalam segi 4 ini terdapat 58 unsur. Jadi ini ataupun bilangan di situ yang kita perlu cari. Jadi berdasarkan kepada maklumat yang saya dah ringkaskan di situ, untuk mengetahui nilai X, dia adalah unsur bagi set semester tolakkan dengan unsur-unsur yang terdapat di kawasan A, B termasuk kawasan persilangan. Maknanya 58 kita tolakkan dengan 11, 9 dan juga 7. Maknanya 58 kita tolakkan dengan 27. Jadi kita akan dapat 31. Bermaksud 31 orang pelajar yang tidak menyertai kelab muzik ataupun kelab sukan. Cukup dulu untuk kali ini. Cikgu telah bincangkan secara ringkas pelajaran set yang melibatkan operasi set. Semoga dapat membantu pelajar untuk memahami pelajaran ini. Bertemu lagi dalam video yang akan datang. Terima kasih. Cukup dulu untuk kali ini. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Jangan takut, jalan terus. Assalamualaikum, salam sejahtera. Cikgu Nan kembali lagi.